Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada pesyarah serta rakan-rakan sekalian. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ahmad Yusuf Amin bin Ahmad Sobri. Bersama-sama saya ialah Encik Putra Azfar Syafiq bin Azman, Encik Muhammad Syamsuri bin Azmar, Encik Muhammad Hazlan bin Halim dan Encik Amirul Anas bin Muhammad Syukri. Pada hari ini, kami akan membentangkan hasil kajian bertajuk Perbandingan Prinsip Pencukaian dan Implikasi Cukai Pendapatan Individu antara Malaysia dan Singapura bagi tempoh 2015 hingga 2026. Apabila kita dengar perkataan cukai, ramai yang menganggapnya sebagai satu bebanan kewangan. Namun sebenarnya cukai merupakan sumber pendapatan utama kerajaan untuk membiayai pembangunan negara dan menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat. Sebagai contoh, hasil kutipan cukai digunakan untuk membina sekolah, hospital kerajaan, jalan raya, menyediakan subsidi serta pelbagai bantuan kepada rakyat. Oleh itu, cukai bukanlah sekadar satu kewajipan tetapi merupakan sumbangan kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi, sistem pencukaian menjadi semakin penting kerana modal dan pelaburan boleh berpindah dengan mudah ke negara lain. Sebagai contoh, syarikat multinasional cenderung memilih negara yang menawarkan kadar cukai yang lebih kompetitif ataupun inisiatif yang lebih menarik. Oleh sebab itu, sistem pencukaian perlu ataupun bukan sahaja mampu menjana hasil kepada kerajaan, tetapi juga perlu adil, jelas, mudah dipatuhi dan cekap dilaksanakan. Prinsip yang dikenalkan oleh Adam Smith iaitu keadilan, kepastian, kemudahan dan kecekapan masih menjadi asas penting dalam menilai keberkesanan sistem pencukaian sehingga ke hari ini. Melalui kajian ini, kami akan membandingkan bagaimana Malaysia dan Singapura mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem cukai pendapatan individu serta kita melihat implikasinya kepada rakyat dan ekonomi kedua-dua negara ini. Pada bahagian ini, saya akan membentangkan mengenai klasifikasi dan teknik cukai pendapatan individu serta trend kadar cukai pendapatan individu di Malaysia dan Singapura bagi tempoh 2015 hingga 2026. Pada asasnya, Malaysia dan Singapura mempunyai struktur pencukaian yang hampir sama. Kedua-duanya mengamalkan cukai langsung iaitu cukai yang dikenakan terus kepada individu yang memperoleh pendapatan. Selain itu, kedua-dua negara menggunakan struktur cukai progresif, bermaksud semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi kadar cukai yang dikenakan. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dari sudut pentadbiran. Di Malaysia, sistem ini dikendalikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN, manakala di Singapura oleh Inland Revenue Authority of Singapore atau IRAS. Kedua-dua negara juga mengamalkan self-assessment system iaitu pembayar cukai sendiri mengisytiharkan pendapatan mereka. Namun begitu, Singapura lebih menonjol dalam aspek pendigitalan kerana hampir keseluruhan urusan pencukaian dijalankan secara digital. Malaysia pula terus mengukuhkan sistem digital melalui penggunaan e-filing. Jadi, walaupun struktur asas kedua-dua negara hampir sama, fokus pentadbiran mereka adalah berbeza. Mari kita lihat pula bagaimana kadar cukai maksimum berubah sepanjang tempoh kajian. Berdasarkan jadual dan graf ini, kita dapat lihat bahawa Malaysia mengamalkan kadar maksimum daripada 25% pada tahun 2015 kepada 30% bermula tahun 2020 dan kadar tersebut dikekalkan sehingga tahun 2026. Sebaliknya, Singapura bermula pada 20%, meningkat kepada 22% dan seterusnya 24% mulai tahun 2024. Jika kita lihat pada graf, garis biru mewakili Malaysia manakala garis jingga mewakili Singapura. Sepanjang tempoh kajian, Malaysia mengekalkan kadar cukai maksimum yang lebih tinggi berbanding Singapura. Pendekatan ini menunjukkan bahawa Malaysia lebih memberi penekanan kepada pengagihan semula pendapatan bagi membiayai pembangunan negara serta program kebajikan. Sebaliknya, Singapura mengekalkan kadar cukai yang lebih rendah bagi meningkatkan daya saing ekonomi, menarik pelaburan asing dan mewujudkan persekitaran
perniagaan yang lebih kompetitif. Kedua-dua negara menggunakan sistem cukai progresif, namun matlamat pelaksanaannya berbeza. Malaysia lebih menumpukan kepada keadilan sosial, manakala Singapura lebih memberi penekanan kepada kecekapan ekonomi dan daya saing global. Bahagian ini memfokuskan kepada bagaimana Malaysia dan Singapura mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut serta falsafah yang mendasari dasar percukaian masing-masing. Prinsip pertama ialah keadilan. Prinsip ini menekankan bahawa setiap individu perlu membayar cukai mengikut kemampuan kewangan mereka atau ability to pay principle. Kedua-dua negara mengamalkan sistem cukai progresif, namun Malaysia lebih menonjol dalam aspek ini. Malaysia mengenakan kadar cukai maksimum sebanyak 30% lebih tinggi berbanding 24% di Singapura. Pendekatan ini membolehkan kerajaan mengutip lebih banyak hasil daripada golongan berpendapatan tinggi untuk membiayai pelbagai program pembangunan dan kebajikan seperti pendidikan, kesihatan, subsidi serta bantuan kepada golongan B40. Berdasarkan analisis yang dijalankan, Singapura menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam ketiga-tiga aspek ini. Dari segi kecekapan, Singapura berjaya mengekalkan kutipan hasil yang kukuh walaupun kadar cukainya lebih rendah. Keadaan ini disokong oleh sistem pentadbiran yang moden, penggunaan teknologi digital secara menyeluruh serta tahap pematuhan pembayar cukai yang tinggi. Proses pemfailan cukai juga lebih mudah dan pantas kerana kebanyakan urusan dilaksanakan secara automatik. Singapura mengamalkan sistem yang lebih ringkas dengan pelepasan yang lebih terhad. Ini menjadikan proses percukaian lebih mudah difahami, mengurangkan kos pematuhan dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Singapura lebih konsisten dari segi dasar percukaian. Perubahan kadar cukai jarang berlaku secara mendadak, sekaligus memberi keyakinan kepada pelabur dan memudahkan individu serta syarikat membuat perancangan kewangan jangka masa panjang. Paparan ini merumuskan keseluruhan analisis melalui radar chart yang membandingkan kekuatan kedua-dua negara berdasarkan 4 prinsip percukaian. Kita dapat melihat bahawa Malaysia memperoleh skor yang lebih tinggi dalam aspek keadilan, manakala Singapura mendominasi 3 dimensi lain iaitu kecekapan, kemudahan pentadbiran dan kepastian. Malaysia mengamalkan pendekatan redistributif iaitu menggunakan hasil cukai sebagai instrumen untuk mengagihkan semula pendapatan, mengurangkan ketidaksamaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelbagai program sosial. Sebaliknya, Singapura mengamalkan pendekatan yang lebih kompetitif dengan memberi penekanan kepada kadar cukai yang lebih rendah, sistem yang ringkas serta pentadbiran yang cekap bagi menarik pelaburan asing dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pada paparan ini menunjukkan satu dapatan yang menarik iaitu paradoks nisbah cukai. Secara logiknya, kadar cukai yang lebih tinggi sepatutnya menghasilkan kutipan hasil yang lebih tinggi. Namun begitu, data menunjukkan Malaysia mengenakan kadar cukai maksimum sebanyak 30%. Tetapi tax to GDP ratio hanyalah sekitar 13.1%, jauh lebih rendah berbanding purata negara OECD. Keadaan ini membuktikan bahawa keberkesanan sistem percukaian tidak bergantung kepada kadar cukai semata-mata. Sebaliknya, faktor seperti keluasan asas percukaian, tahap pematuhan pembayar cukai, kecekapan pentadbiran dan penggunaan teknologi memainkan peranan yang jauh lebih penting. Sistem progresif memberi kesan berbeza kepada setiap kumpulan. Bagi golongan B40, kebanyakannya tidak dikenakan cukai, tetapi mereka mendapat manfaat besar daripada subsidi minyak, bantuan pendidikan dan rawatan kesihatan percuma. Golongan M40 pula paling sensitif terhadap dasar percukaian. Sebagai contoh, jika pelepasan
pendidikan dikurangkan, mereka akan terasa beban tambahan kerana anak-anak mereka masih bersekolah. Golongan T20 menanggung beban cukai utama selaras dengan prinsip ability to pay. Namun, ada risiko mereka memindahkan modal keluar negara jika kadar terlalu tinggi. Seperti yang berlaku kepada beberapa syarikat besar yang memilih untuk melabur di Singapura. Pengelakan cukai berlaku apabila individu atau syarikat menggunakan kelemahan undang-undang untuk mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar, manakala ekonomi bayangan merujuk kepada aktiviti ekonomi yang tidak direkodkan secara rasmi, menyebabkan kerajaan kehilangan hasil cukai. Menurut OECD, kerajaan di seluruh dunia kehilangan berbilion ringgit setiap tahun akibat pemindahan keuntungan dan pengelakan asas cukai (BEPS). Bagi menangani isu ini, di peringkat global telah diperkenalkan inisiatif BEPS yang melibatkan pelaksanaan minimum tax sebanyak 15% untuk mengurangkan pemindahan keuntungan ke negara yang mempunyai cukai rendah. Di Malaysia pula, kerajaan memperkukuhkan sistem e-invoice LHDN bagi meningkatkan ketulusan transaksi perniagaan dan mengurangkan ketulusan cukai. Selain itu, kerajaan juga memperkemaskan perundangan serta meningkatkan kerjasama antara agensi bagi memantras ekonomi bayangan dan memastikan kutipan hasil negara lebih berkesan. Cabaran baru, dasar fiskal yang dijangka semakin ketara bermula tahun 2026. Pertama ialah ledakan ekonomi gig. Semakin ramai individu bekerja sebagai pemandu e-hailing, penghantar makanan dan pekerja bebas. Pendapatan mereka sukar dijejak, menyebabkan kerajaan perlu mewujudkan mekanisme pelaporan cukai yang lebih berkesan. Kedua ialah perkembangan kekayaan digital dan aset kripto. Urus niaga aset digital dan e-dagang berentasi sempadan menjadikan penentuan lokasi pendapatan dan kutipan cukai semakin mencabar. Ketiga ialah mobiliti tenaga kerja global. Kini ramai pekerja berkemahiran tinggi atau digital nomads boleh bekerja dengan syarikat luar negara dari dalam Malaysia. Keadaan ini menyukarkan kerajaan menentukan bidang kuasa percukaian. Bagi mengatasi cabaran tersebut, terdapat beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan. Yang pertama, memperluas asas percukaian dengan memasukkan sektor tidak formal dan ekonomi gig ke dalam sistem percukaian. Sebagai contoh, pemandu e-hailing dan penjual dalam talian sering berada di luar sistem cukai kerana pendapatan mereka sukar dikesan. Dengan mekanisme pelaporan yang lebih berkesan, golongan ini boleh diserap ke dalam rangkaian percukaian tanpa perlu menaikkan kadar cukai sedia ada. Kedua, memanfaatkan automasi dan analitik kecerdasan buatan atau AI dalam proses audit cukai. Sistem AI mampu mengenal pasti corak transaksi yang berisiko serta mengesan aktiviti yang mencurigakan secara automatik. Sebagai contoh, jika terdapat syarikat yang cuba memindahkan keuntungan ke luar negara, sistem boleh memberikan amaran awal kepada LHDN. Pendekatan ini juga selaras dengan pelaksanaan Global Minimum Tax sebanyak 15% yang dipersetujui oleh lebih 140 negara bagi membendung pelarian modal. Yang ketiga, memperkukuh integrasi data nasional antara agensi seperti LHDN, KWSP, Perkeso, SSN dan institusi perbankan. Penyelarasan data ini membolehkan profil berpendapatan rakyat dikenal pasti dengan lebih tepat sekaligus mengesan pendapatan yang tidak dilaporkan dan mengurangkan ketirisan hasil negara. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai kekuatan dari segi keadilan sosial, manakala Singapura lebih menonjol dari aspek kecekapan pentadbiran. Sistem percukaian yang terbaik ialah gabungan kedua-dua pendekatan ini, iaitu mengekalkan keadilan sosial sambil meningkatkan kecekapan pentadbiran. Dengan cara ini, golongan berpendapatan rendah terus dilindungi, golongan sederhana tidak terbeban, golongan berpendapatan tinggi menyumbang secara adil dan sistem fiskal negara menjadi lebih mampan serta telus. Sekian, terima kasih.